Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya Dr. Man. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan mengenai penciptaan permainan kewangan saya bagi kursus keupayaan kewangan. Baiklah, bagi permainan kewangan saya memberikan tema literasi kewangan ataupun keupayaan kewangan secara umumnya yang hendak diajar kepada pelajar tahap 1 di sekolah rendah, sama ada tahap 1 dan ke bawah, kerana saya ingin mensasarkan aktiviti ini kepada golongan cilik dan ingin mengajarkan mereka tentang literasi kewangan sejak umur yang kecil. Dan permainan ini mengambil masa secara keseluruhannya lebih kurang selama 2 jam. Dan selepas itu, permainan ini terbagi kepada 3 komponen utama, iaitu 2 permainan kewangan, satu eksplorasi minda, iaitu aktiviti yang membenarkan pelajar untuk mengekspresikan idea dan pendapat mereka melalui penghasilan peta minda. Dan yang terakhir adalah aktiviti pembentangan berkumpulan yang bertujuan untuk melatih kemahiran berkumpulan mereka. Okay. Dan antara ciri unik bagi permainan ini adalah dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar kerana ada gabungan aktiviti berkumpulan dan aktiviti individu di dalam satu permainan ini. Okay. Seterusnya, permainan ini ataupun teknik penyampaian bagi pemain ini adalah bukan tradisional, bukannya cara lama, metod lama. Ini adalah cara yang baru dan kreatif dan lebih kepada permainan kerana ia mensasarkan kepada individu cilik yang mereka lebih kepada bermain, bukannya teknik ataupun platform mengajar secara lecture. Okey. Dan permainan ini dibuat berdasarkan ataupun menggunakan sumber dan rujukan daripada badan terkenal seperti Amalan Saham Nasional Berhad serta disokong dengan kajian akademik lampau. Okey. Bagi aktiviti kewangan, bagi kedua-dua aktiviti, saya merancang mereka aktiviti ini daripada kosong, daripada scratch. Dan bagi aktiviti satu, saya mendapat inspirasi daripada permainan tradisional di mana ia menggunakan bahan kitas semula dan mudah untuk dimainkan. Okay. Dan bagi aktiviti 2, saya mendapat inspirasi daripada jadual SWOT, iaitu SWOT analysis, iaitu strength, weakness, opportunity and threat. Jadi saya mengolahkan jadual tersebut menjadi kepada 4 lapisan keinginan dan keperluan untuk mencipta permainan yang kedua, iaitu keinginan atau keperluan. Okey, baiklah. Bagi aktiviti 1, berikut merupakan demonstrasi bagi aktiviti 1. Okey, baiklah. Ini merupakan demonstrasi bagi aktiviti 1 dalam permainan kewangan. Baiklah. Okey. Untuk aktiviti ini, setiap kumpulan yang terdiri daripada 3 orang pelajar akan diberikan 5 cawan plastik dengan label masing-masing serta 1 botol air besar 1.5 liter yang mengandungi air berwarna. Baiklah. Tugasan yang diberikan adalah pelajar dikehendaki untuk membuat bajet ataupun anggaran perbelanjaan ke dalam setiap jenis ataupun setiap gelas mengikut idea mereka ataupun mengikut pendapat mereka setelah diberi input oleh guru. Okey. Setiap gelas dilabel adalah yang pertama makanan, yang kedua buku, yang ketiga pakaian, yang keempat mainan dan yang kelima adalah hiburan. Okey, baiklah. Setiap gelas mewakili keinginan ataupun keperluan. Jadi permainan ini mengajar pelajar agar bijak membuat keputusan dalam membuat perbelanjaan ke dalam setiap gelas. Dan antara peraturan aktiviti ini adalah pelajar tidak dibenarkan memindahkan air daripada gelas ke gelas yang lain setelah mereka menuangkan air ke dalam gelas. Jadi mereka hanya boleh menuang untuk satu kali sahaja. Apabila mereka sudah menuang air ke dalam gelas, mereka tidak boleh membuang ke gelas yang lain. Okey, baiklah. Jadi bila aktiviti bermula,
Mereka boleh mengisi sebanyak mungkin yang mereka rasa sesuai dengan setiap kelas mengikut label yang diberi. Air ini sebenarnya mewakili wang ataupun duit yang dimiliki oleh setiap kumpulan. Jadi mereka perlu bijak berfikir mengenai pembahagian ataupun pembahagian wang bagi setiap jenis perbelanjaan. Memandangkan aktiviti ini adalah untuk tahap 1 dan ke bawah. Aktiviti ini lebih kepada aktiviti ringan dan yang lebih kepada permainan. Okay, jadi kita mestilah menilai mengikut ketinggian air. Jadi ikutkan yang betulnya, yang paling tinggi mestilah keperluan, iaitu makanan, diikuti dengan buku dan pakaian, serta yang paling rendah adalah sama ada mainan ataupun hiburan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang merupakan demonstrasi bagi aktiviti 2, iaitu keinginan atau keperluan. Setiap kumpulan yang terdiri daripada 3 orang akan diberikan satu kertas mahjong yang sudah ditulis ataupun mempunyai satu jadual sebegini, serta beberapa keping gambar yang terdiri daripada makanan, alat tulis, pakaian dan peralatan sekolah. Baiklah, setiap kumpulan dikendaki untuk mengkelaskan setiap kad gambar ini yang diberikan kepada mereka mengikut kelas ataupun tahap keperluan dan keinginan yang betul. Kita ada 4 tahap yang berbeza, iaitu keinginan rendah, keperluan rendah, sehingga keinginan tinggi dan keperluan tinggi. Jadi pelajar-pelajar haruslah menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi mereka untuk mengkelaskan setiap jenis gambar ini mengikut kelas mereka. Sebagai contoh, kita ambil satu makanan, iaitu nasi. Ini kita boleh katakan sebagai sarapan, iaitu makanan ruji ataupun keperluan yang sangat tinggi yang sentiasa diambil oleh setiap individu. Jadi pelajar haruslah menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi mereka untuk meletakkan di sini sama ada dalam keperluan yang tinggi dan keinginan rendah ataupun keinginan tinggi dan keperluan tinggi, kerana makanan merupakan satu keperluan asas bagi manusia. Jadi mana-mana boleh diterima asalkan ia adalah keperluan tinggi. Kemudian kita bergerak kepada gambar yang seterusnya, seperti ini, aiskrim. Aiskrim boleh dikatakan sebagai makanan ringan. Ia adalah makanan tapi tidak begitu penting dalam kita. Pelajar harusnya boleh memikirkan tahap keperluan. Aiskrim ini bukanlah pada tahap yang tinggi. Jadi mana-mana keperluan yang rendah boleh diterima. Mungkin pelajar tersebut sukakan aiskrim, jadi dia meletakkan dalam kategori keinginan keperluan yang rendah. Seterusnya kita ambil kepada beg sekolah. Beg sekolah ataupun peralatan sekolah merupakan satu keperluan yang tinggi bagi pelajar. Jadi mereka seharusnya boleh berfikir bahawa mereka perlukan beg untuk ke sekolah, untuk membawa peralatan. Jadi mereka seharusnya meletakkan ke dalam keperluan tinggi. Okey, seperti ini. Jadi setiap kumpulan haruslah menyelesaikan tugasan ini, permainan ini dalam masa yang diberikan, iaitu selama lebih kurang 20 minit. Dan markah diberikan mengikut jawapan yang betul, mengikut tempat yang mereka berjaya jawab dengan betul. Okey, dan itu saja aktiviti permainan kewangan yang kedua. Ia adalah bertujuan untuk melatih pelajar supaya berfikir pada aras tinggi untuk membezakan antara barangan keperluan dan barangan keinginan, iaitu needs versus wants. Okey, sekian, terima kasih. Baik,
Sekarang kita ke aktiviti 3, iaitu matlamat kewangan saya. Sebagaimana yang telah saya beritahu sebentar tadi, permainan ini merupakan satu aktiviti eksplorasi minda yang membenarkan para pelajar untuk mengekspresikan, menzahirkan idea dan pendapat mereka melalui penghasilan peta minda. Aktiviti ini akan menyuruh pelajar untuk membuat satu peta minda mengenai matlamat kewangan mereka semasa mereka dewasa. Jadi aktiviti ini bertemakan bebas, maksudnya pelajar bebas untuk menulis apa-apa sahaja poin ataupun isi yang mereka rasa sesuai, kerana mereka masih lagi berada dalam tahap rendah. Jadi mereka mungkin memberikan matlamat kewangan yang bagi kita keanak-anakan, tapi mungkin sesuai untuk mereka. Seterusnya kita ke aktiviti keempat, iaitu pembentangan kumpulan. Setelah kesemua aktiviti telah dijalankan, iaitu yang pertama merancang kewangan, yang kedua keperluan letak kehendak, dan yang ketiga melukis peta minda, pada pelajar dikehendaki untuk membentangkan hasil kerja mereka dalam aktiviti 1 dan 2. Jadi dalam fasa ini guru juga boleh membuat penilaian mengenai pilihan tempat yang telah mereka lakukan, dan guru juga boleh memberi bintang ataupun poin kepada kumpulan yang berjaya menjawab dengan betul. Mana-mana kumpulan yang berjaya mengumpulkan markah ataupun bintang yang paling tinggi akan dilombakan sebagai juara bagi keseluruhan aktiviti ini. Baiklah, secara kasarnya umumnya aktiviti ini direka berdasarkan beberapa kajian lampau yang menekankan terhadap pengajian ataupun pendedahan ke literasi kewangan kepada anak-anak kecil ataupun kanak-kanak. Okey, seperti rujukan akademik yang pertama, iaitu daripada Nicola Fabris dan Roberta Luburik, yang bertajuk Financial Education of Children and Youth. Okey, daripada artikel ini saya dapat membuat kesimpulan bahawa literasi kewangan ini sangat penting kerana ia membolehkan individu agar celik kewangan dan bijak membuat keputusan kewangan, terutama apabila mereka sudah dewasa. Kerana setelah mereka mencapai umur 18 tahun, mereka bebas untuk membuat apa-apa keputusan yang kewangan yang mereka rasakan sesuai. Jadi mereka perlukan latar belakang, kemahiran ataupun ilmu yang cukup untuk mereka menghadapi fasa ini. Dan yang seterusnya adalah mereka boleh membuat keputusan kewangan dengan bijak, kerana mereka agak terdedah kepada keputusan yang salah, seperti membuat hutang ataupun membuat kad kredit dan terjerat dengan hutang kad kredit. Okay, dan seterusnya adalah antara kepentingan ilmu literasi kewangan adalah literasi kewangan membolehkan individu untuk memanfaatkan instrumen kewangan yang ada seperti kad kredit, pembiayaan ataupun pinjaman bank, kerana jika mereka tidak pandai menguruskan kewangan, walaupun ada banyak instrumen kewangan yang sedia ada, mereka boleh terjerumus ke dalam perangkap hutang. Jadi mereka perlu ada latar belakang ilmu yang cukup bagi membolehkan mereka membuat keputusan bijak dan memanfaatkan instrumen kewangan yang ada yang ditawarkan oleh badan perbankan. Dan yang terakhir, dalam artikel ini dia juga menuliskan bahawa jika seseorang individu tidak mempunyai latar belakang ilmu literasi kewangan yang mencukupi, ia boleh menjerumus kepada keputusan yang salah dan membinasakan individu tersebut, kerana ia boleh terjerat ke dalam hutang, perangkap hutang, dan seterusnya menyebabkan kualiti kehidupan seseorang itu merosot. Okey, seterusnya kita bergerak kepada rujukan akademik yang kedua, iaitu daripada Abu Halim Masnan dan April M. Kurugan daripada UPSI Malaysia, yang bertajuk Financial Education Program for Early Childhood Education. Penulis untuk artikel ini menekankan bahawa kepentingan untuk pendedahan ataupun pengajaran bagi subjek literasi kewangan kepada anak-anak kecil, kerana bagi mereka kemahiran menguruskan wang ini adalah diturunkan daripada sejak kecil lagi. Maksudnya kanak-kanak ini banyak belajar daripada orang dewasa, kerana orang dewasa lebih mahir mengurus wang sepatutnya. Jadi
kita haruslah mengajarkan literasi kewangan sejak mereka kecil lagi. Seterusnya, penulis juga berpendapat bahawa apabila kita mengajarkan literasi kewangan sejak daripada kecil, kita sebenarnya mengatasi masalah berkenaan jerat ataupun isu dalam mengendalikan kewangan yang ada kini daripada akar umbi, kerana kita cuba menerapkan sikap-sikap positif dan kemahiran mengendalikan kewangan sejak daripada kecil. Okey, seperti kata pepatah, jika nak melentur buluh, biarlah jadi dari hidupnya. Okey, dan seterusnya adalah para pelajar ataupun kanak-kanak ini perlu diajar tentang cara untuk mengurus dan membelanjakan wang mereka, kerana wang ini merupakan satu resource ataupun sumber yang bermanfaat bagi mereka yang pandai menguruskannya. Ia tidak kisah kepada kuantiti tersebut. Jika mereka tidak pandai menguruskan wang, mereka boleh terjerat kepada masalah kewangan. Dan yang terakhir adalah daripada modul Amanah Saham Nasional Berhad sendiri, iaitu daripada asas perancangan kewangan, seperti mana aktiviti 1 dan 2, iaitu lebih ke aktiviti 1 iaitu lebih kepada merancang kewangan ataupun bajet, iaitu kita menarikkan pelajar mengenai kemahiran membuat pilihan. Okey, kita bagi mereka 5 kategori, iaitu makanan, pakaian, buku dan hiburan serta mainan. Jadi pelajar walaupun sejak dari kecil, mereka harusnya boleh fikir akan perbezaan antara makanan serta mainan, mana yang mereka perlu utamakan dahulu. Okey, jadi dari situ, daripada aktiviti tadi, kita harap pelajar dapat memikirkan tentang kepentingan membuat bajet ataupun perbelanjaan terlebih dahulu, supaya mereka tidak terlebih belanja ke dalam kategori yang tidak perlu ataupun sekadar keinginan, kerana mereka mungkin akan tidak cukup duit untuk memberi barang yang keperluan. Okey, dan saya rasa itu saja untuk perbincangan saya, dan terima kasih